Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa semula di bahagian 4 bab 6 elektrokimia. Kali ini kita akan belajar mengenai subtopik 6.2, iaitu sel kimia. Jadi yang pertama, sel kimia ringkas ialah alat yang menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Yang kedua, sel kimia ringkas terdiri daripada dua elektrod logam yang berlainan seperti magnesium dan kuprum yang dicelupkan ke dalam satu elektrolit seperti larutan kuprum 2 sulfat dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Dan pada rajah 6.16 menunjukkan sebuah sel ringkas dengan magnesium menjadi terminal negatif, kuprum menjadi terminal positif. Jadi mungkin kamu terfikir kat mana kamu pernah lihat sel kimia ini. Sebenarnya sel kimia ini diaplikasikan untuk membuat bateri lah, sama ada bateri sel kering biasa ataupun bateri kereta, accumulator acid plumbum, ataupun yang terbaru kita ada bateri yang digunakan dalam handphone tu, lithium, juga menggunakan konsep sel kimia inilah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita tengok pada rajah 6.16 ini contoh sel kimia ringkas. Jadi elektrod yang kita gunakan adalah magnesium dan kuprum. Jadi untuk menghasilkan arus elektrik secara konsepnya, kita mesti menggunakan dua elektrod yang berbeza dari segi kereaktifan. Jadi di sini kalau kamu masih ingat mengenai siri kereaktifan logam yang kita belajar sebelum ni, nanti kita tengok dulu supaya sebagai ingatan bagi kamu. Tunggu kejap, ada masalah tak keluar pula. Okey, di sini ini pada 6.11 sebelum ini, siri kereaktifan logam. Kita ada susunan logam mengikut kereaktifan, yang paling atas paling reaktif dan bila turun ke bawah dia semakin kurang reaktif. Jadi yang kita gunakan dalam rajah 6.16 tadi, kita gunakan yang pertama elektrod magnesium, dan satu lagi kita gunakan elektrod kuprum. Jadi dianya berada sangat jauh lah dalam siri kereaktifan logam. Di sini magnesium, kalau kita kira kan dia punya perbezaan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jarak dia 8 langkah daripada magnesium kepada kuprum. Maksudnya di sini magnesium lebih reaktif berbanding dengan kuprum. Dan dalam konsep untuk sel kimia ini, semakin jauh kedudukan elektrod tersebut dalam siri kereaktifan logam, maka dia akan menghasilkan arus yang lebih besar lah. Okey, jadi kita balik semula pada rajah 6.16 tadi. Okey, balik semula pada rajah 6.16. Jadi magnesium oleh kerana ianya lebih reaktif daripada kuprum, maka dia akan menjadi katot, dia akan menjadi elektrod negatif. Elektrod negatif tu saya besar sekali. Sini, jadi magnesium menjadi terminal negatif kerana lebih elektropositif. Itu lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum. Jadi ini menunjukkan ke elektropositifan yang meningkat daripada bawah ke atas. Jadi yang paling elektropositif dari sisi susunan adalah kalium, tapi dalam kes ini kita gunakan magnesium. Jadi sangat jauh lah kedudukan kuprum dengan magnesium dalam siri ke elektropositifan ini. Jadi oleh itu magnesium akan menjadi terminal atau menjadi elektrod negatif, dinamakan sebagai katot kerana dia lebih mudah mendermakan elektron. Manakala kuprum secara automatik akan menjadi elektrod positif ataupun anode. Okey, jadi apa yang berlaku di sini? Yang ketiga ni, magnesium menjadi terminal negatif adalah kerana berdasarkan kepada susunan ion mengikut ke elektropositifan dalam siri elektrokimia. Termasuklah yang pertama, magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Yang kedua, B, magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum kerana dia lebih reaktif. Okey, yang keempat dalam sel kimia pula,
tenaga kimia akan ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Jadi apa yang dia masukkan dengan kimia, sebenarnya semua bahan adalah bahan kimia. Jadi magnesium adalah bahan kimia, kuprum 2 sulfat tadi pun bahan kimia. Kuprum itu pun tadi adalah bahan kimia. Jadi bila berlaku perubahan pada bahan kimia, tadi kita masukkan tenaga kimia tadi berubah dan ditukar menjadi tenaga elektrik. Yang kedua, B, pengaliran elektron daripada terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bila magnesium ini mendermakan elektron je, elektron akan bergerak dalam litar ini, melalui voltmeter, maka voltmeter akan menunjukkan bacaan atau jarumnya akan terpesong, dan dia akan pergi ke elektrod kuprum anode tadi, sini. Jadi apa yang berlaku dalam kes ini, pada magnesium cathode akan mendermakan elektron larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat dan membentuk ion magnesium 2 positif. Menjadi terminal negatif sel kimia apabila elektron mengalir melalui litar luar daripada magnesium ke kuprum, dan saiz menjadi semakin berkurangan. Dia berkurangan kerana magnesium dalam bentuk atom tadi, selepas dia mendermakan elektron dia akan bertukar menjadi ion magnesium. Okey, apa pula yang berlaku pada anode, iaitu kuprum. Kuprum akan menerima elektron yang menyahcas ion kuprum, kuprum 2 positif untuk menjadi atom kuprum. Jadi ion kuprum 2 positif ini datang daripada kuprum sulfat tadi. Jadi kuprum sulfat tadi adalah bahan ion, maka dia akan bentuk ion kuprum 2 sulfat tadilah. Jadi kedudukan ion kuprum 2 sulfat lebih rendah berbanding dengan kedudukan ion hidrogen dalam siri elektrokimia tadi. Jadi yang ketiga, menjadi terminal positif sel kimia. Jadi saiz menjadi semakin besar kerana pepejal kuprum terenak padanya. Jadi pepejal kuprum ini yang terenak itu datang daripada ion yang ada dalam kuprum sulfat tadi. Okey, praktis 6.12. Soalan yang pertama, apakah sel kimia ringkas? Soalan yang kedua, lukis dan label struktur sebuah sel kimia ringkas. Yang ketiga, bagaimanakah kedudukan logam dalam siri elektrokimia mempengaruhi jenis elektrod logam yang bertindak sebagai terminal positif dan terminal negatif dalam sel ringkas, sel kimia ringkas. Yang keempat, namakan satu contoh buah yang boleh dijadikan sebagai sel ringkas untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi konsepnya mudah saja. Buah tadi mestilah ada bahan yang boleh jadi elektrolit untuk mengalirkan arus elektrik. Kalau dia tidak ada elektrolit, dia tidak ada bahan ion, maka dia tak bolehlah digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, cikgu akan sediakan selepas ini soalan dalam bentuk Google Form untuk kamu jawab dan hantar kepada saya untuk latihan bab 6 ini. Jadi kita akan berjumpa lagi minggu depan untuk bab seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.